pasaran lah. Tapi analisa pasaran tu kita juga buat pada sesi petang ni, 1 jam pertama, lepas tu kita cover topik kita. Tapi minggu ni saya akan banyak menyentuh mengenai bagaimana anda memulakan portfolio, berfikir secara besar sikit, bukan hanya fikir saya ada $100, saya nak depo, nak trade, tak, kita akan fikir lebih besar lagi mengenai tujuan kita berdagang, objektif kita berdagang. Jadi ini yang akan kita kongsikan pada mulai sesi hari ini, dan insyaAllah untuk sepanjang minggu ni, don't look at the topic kepada apa ni, dia lebih kepada satu yang saya buat luar, tambahan lah, bukan luar, tambahan, addendum kepada topik kita pada hari ini. Rashidi, Rashidi, yang dekat Discord tadi boleh download tak video ni? Kalau boleh bagi tahu kat sana. Okey, jadi minggu ni adalah satu yang bagi saya amat penting, bagi anda berfikir mengenai objektif, bukan hanya fikir euro US dollar nak buy ke nak sell, sebaliknya anda fikir lebih besar lagi, dan itu boleh membantu anda untuk nak disiplin, nak ikut teknik, nak ikut any sistem dagangan. Sistem apa yang bagus, teknik apa yang bagus, teknik yang anda faham, yang anda nampak cerita dia. Itu something yang senang nak sebut, susah nak buat. Sebab depan cat ni kita kadang-kadang emosi dan lain-lain mengambil alih cara kita membuat keputusan. Jadi itu adalah apa topik kita pada petang ini. Musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Sekejap. Okey, sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Saya tak download tapi boleh play video. Okey, Rashidi, thank you. Okey, jadi kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Sekejap. Hari ni tadi kita ada few data untuk services PMI, dan yang kita nampaklah adalah kepada sektor perkhidmatan, terutamanya dekat Europe, dekat UK, menunjukkan bahawa ekonomi pada bulan 6 masih growing, menunjukkan bahawa kita ada aktiviti ekonomi yang lebih tinggi. Tetapi untuk ekonomi yang dah buka lebih awal, kita ada dekat China, dan juga dekat China menunjukkan masih meningkat di atas daripada 50, tetapi peningkatan dia semakin perlahan. Jangan cuma tengok merah ni, dia adalah di atas 50, tetapi aktiviti dia, peningkatan dia lebih rendah. Itu maksud dia. Malam ini kita akan ada OPEC punya sambungan mesyuarat dia. Selepas OPEC pada minggu lepas tidak berjaya mencapai kata putus mengenai deal dia, kita ada OPEC yang dijadualkan untuk menambah pengeluaran sebelum ini, tetapi kita ada UAE dan Arab Saudi yang masih tidak bersetuju kepada mana base dia, sama ada dia akan keluarkan lebih banyak ataupun kita akan ada pengeluaran yang ditetapkan mengikut perjanjian sebelum ini. So kita masih ada dingdong lah dekat OPEC ni. The thing is, kita ada pasaran US yang bercuti disebabkan oleh 4th of July holiday semalam. Jadi Isnin ni bercuti. Waalaikumsalam. So kalau anything mengejutkan OPEC dalam mesyuarat OPEC dijadualkan akan memulakan mesyuarat pada jam 9 malam kita nanti. Pada jam 9 malam nanti. So itu berlaku pada waktu low liquidity sebab US market tutup.
So jaga-jaga sikit sekiranya ada announcement dalam OPEC meeting, sebab itu boleh mempengaruhi sentimen secara besarnya. So jaga-jaga mulai pada jam 9 malam nanti ya. Okey. Bank of Canada dijadualkan akan mengeluarkan Business Outlook Survey. Ini adalah satu laporan yang kita nampaklah apa hala tuju Bank of Canada daripada sudut polisi. Jadi kalau kita lihat data-data dia, bulan 6 perlahan sikit selepas Bank of Canada mengurangkan pembelian aset dia sebelum ni, tapi itu expected. Tapi adakah ekonomi jatuh? Kita tak nampak. Itu maksudnya biarpun dia mengurangkan asset purchase dia, kita nampak ekonomi tu dah ready ya. So kita lihat kepada Business Outlook Survey untuk Bank of Canada pada 10.30 malam nanti, itu kita boleh gunakan untuk menjangka apa yang akan dibuat oleh Bank of Canada pada mesyuarat akan datang ya. Minggu ni esok kita akan ada RBA dijangkakan mengekalkan polisi sedia ada. Lain daripada tu, tumpuan adalah kepada minute FOMC. Market nak tengok sejauh mana Fed dah ready untuk start tapering dan apa sebabnya dalam mesyuarat FOMC sebelum ni kita nampak Fed meletakkan tarikh untuk dia mula nak naikkan kadar faedah lebih awal. So kita nak lihat sejauh mana kebimbangan Federal Reserve kepada inflation rate, kepada angka pengangguran dan juga hala tuju ekonomi US. Sebab itu FOMC minit pada kali ini dijangka akan melihat lebih banyak volatility ya. Okey, dekat chart apa yang kita nampak? Dekat chart apa yang kita nampak? Nanti kita tengok JPY satu-satu. Okey, kalau ada setup saya dah letak dekat Outlook Zakuan. Kalau intraday, kalau anda tengok kepada lower than H1 mungkin ada. Okey, ini gambaran besar apa yang kita nampak dekat pasaran. This is the big picture. Ini adalah gambaran besar yang kita lihat dalam pasaran. Ini dekat daily chart. Let us look at bigger picture dahulu, apa yang kita sedang lihat semasa. So based on movement semasa, the whole trend untuk daily dipengaruhi oleh apa pergerakan yang bermula sejak daripada 2016. Di mana sini ada 5 wave. Kita jangkakan dia akan complete ke bawah ini sekurang-kurangnya. Dia akan complete this move, iaitu daripada 2016 5 wave diikuti oleh correction. The thing is yang ini tak buat lower low dan movement sejak March, ingat tarikh dia, March pada tahun 2020 tahun lepas, kita dah nampak satu correction. Ini 5 wave sebab dia berakhir dengan divergence dan kita nampak satu correction. Soalan dia, maksudnya kita jangkakan US dollar masih ada kekuatan. Masih ada kekuatan. This is the thing that we are looking at untuk US dollar. 3 wave correction sejak daripada March punya move. Of course dalam ni kecil-kecil H1, H4 kita akan ada pergerakan oscillating naik dan turun. But target dia untuk dollar index adalah correction sehingga level 94 ke zone 96.55. Itu adalah untuk dollar index. Maksudnya jangka pendek anda akan lihat US dollar punya kekuatan every time dia melakukan correction ke bawah. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita lihat kepada US dollar semasa, di mana untuk dollar index kita dah ada structure 5 wave ni, 3 wave dan breakout 5 wave. Maksudnya kita ada satu incomplete sequence dekat sini. We are looking at 94 dengan 96.55 tadi. Itu adalah apa yang kita jangkakan. Semasa di time frame kecil kita jangkakan pergerakan melemah semasa. US dollar sedang melakukan correction kepada structure sejak daripada 23 Jun. Di structure kita jangkakan sedang buat correction. 5 wave, lepas tu 1, 2 dan 3. Itu yang kita jangkalah. Itu bermaksud bagi mereka yang trade intraday, Zakuan, untuk mereka yang trade intraday, anda boleh cari peluang, contohnya untuk
untuk long USD chef ni contohnya, antaranya apabila 3 wave kat sini complete. Okey, apabila 3 wave kat sini complete, U-chef, Euro, US dollar, ini bagi mereka yang trade intraday untuk short Euro, US dollar, U-chef tadi untuk long, sebabnya kita ada lower low yang tak complete. Okey, itu bagi mereka yang intraday. Badrul lepas ni. Okey, ini adalah untuk GBP USD. GBP USD. The thing is, B ni agak kecil. Ini boleh jadi A lagi. Anda tak pergi masuk dekat kawasan sini. Anda nak tengok apa bentuk dia dekat sini. Sebab ini tak clear. Whether ini masih lagi A, B dan satu lagi. Anda nak tengok something yang lebih clear. Ataupun memang dia dah buat satu correction. Iaitu kita dah ada A, B dan C kat sini. Dan sekiranya dia apa? Anda nampak RSI dia, yang ini, RSI dia, buat higher high dekat sini, yang ini buat higher high kat sini, then anda dah boleh mula tarik Fibo extension daripada ini. 1, 2, dan tunggu entry dekat kawasan box ini. Faham? Anda nak tengok RSI to break. Anda nak tengok RSI to break. Jadi kalau RSI dia break, kita confirmkan B. Ini adalah divergence dekat yang lower time frame. Ini adalah dekat 15 minit. Ini bagi mereka yang intraday. Bagi mereka yang swing, anda tak trade yang ini. Ini adalah dekat very low time frame. Very low time frame. Dekat sini pun tak nampak divergence dia. I think is 5 minute punya ni. 5 minute punya ni. Kalau dia A, B dan C, kalau tak ada divergence, I will change it kepada W, X dan Y. Ni tak nampak, dia tak ada divergence. I think is W, X dan Y. Tapi biarlah. Apa pun, this masih lagi boleh jadi A. Maksudnya kita akan ada correction yang lebih besar sebelum dia naik balik. Apa pun kawasan ni, anda tak trade. Anda akan trade dekat sini. Dekat kawasan sini. Bukan yang ini. Bukan kat sini. Ini boleh jadi A, B dan satu lagi. Unless dia break ke atas, then kita dah memulakan C. Faham? Unless dia break ke atas. Nampak yang tadi lower time frame tak ada divergence kan? Ini masih mungkin wave 5, then A kita kat sini. Faham? Jadi apa pun anda tak trade dekat sini untuk short. Anda tunggu dia buat higher high, then barulah anda katakan C dah berlaku. Okey? Itu adalah untuk GBP US dollar, Euro US dollar, U-chef. 3 tu ada set up untuk mereka yang intraday. AUD US dollar pun sama. Kita ada pembetulan. Nampak struktur ini sedang dibetulkan. Whether ini A, kita akan nampak satu lagi B, itu belum clear sekarang. Sebabnya RSI dia belum break. Everything, RSI dia masih menunjukkan divergence. Nampak A dia ending tak ada divergence. Saya tak peduli dia ada impact tak ada impact. Yang saya tahu dekat chart sahaja, but dia ada impact tak ada impact, kita tengok dekat chart. FOMC hari itu berapa bulan? Ini adalah pergerakan sejak daripada FOMC. Ini adalah pergerakan sejak daripada FOMC. Jadi payah kita kata tak ada impact. Tapi kita nak trade dia, kita tengok set up dekat chart. NFP tak ada. Tak ada. NFP kurang, tak ada apa-apa. Tak ada. Okey, sebab itu saya dah sebut, don't trade the news. You never know. People, most of the time, apa-apa juga yang dalam news tu, market macam kita tunggu kat kalender. Bank semua, diorang hantar orang tempat kerja, ambil dia punya data semua kan. Diorang dah trade data tu.
kita pula tunggu NFP kuat, sell, NFP lemah, buy. Yang institution dia orang dah buat on the ground kan. Kita pula unless data tu mengejutkan, then baru dia orang masuk market. Dia orang dah trade benda tu sebulan lepas, 2 minggu lepas paling kurang pun. Kita tunggu kat kalender. Tu yang bestnya. Okey, sama untuk New Zealand dollar ni tak ada setup. Ini bukan lower low. Jadi kalau anda nak trade untuk US dollar, anda trade kepada untuk long US dollar dekat pair ni. Euro US dollar, GBP US dollar, AUD US dollar dan U-Shave. Ni adalah 4 yang dah ada trend. UCAT, UCAT ni ada kaitan dengan soalan Zakwan tadi mengenai CAT JPY. Sebab CAT dengan ni dia ada correlation ya. At the moment UCAT ni tak ada lower low. Jadi saya tak letakkan dia dalam list. Trend dia belum establish. Movement ini masih lagi sideways. Kita lihat kepada CAT JPY. Ini adalah untuk CAT JPY. Sebaliknya, kalau kita lihat CAT JPY, untuk mereka yang shorter term, kalau anda tengok dekat M5, seperti yang Zakwan sebut tadi, kita dah ada equal leg kat sini. 1, 2. Price ni dah masuk area. Cuma trend dia adalah shorter term, Zakwan. Ini adalah trend dekat M5, M15. Yang besar dia belum lagi break high. High dia adalah kawasan ni. Ini high dia. Yang ini. Ini Saya kalau satu ni breakout high, lepas tu satu tu breakout lagi, saya akan enter yang ini. 2 time frame buat trend. Faham, Zakwan? Sekarang ni anda baru saja ada satu. Ini boleh jadi satu ini. Nampak? Tengok sekali lagi, RSI yang kat sini, RSI yang kat sini semuanya divergence. Sebab itu pullback ini saya tak minat. Faham Zakwan? Satu dia tak ada dalam ni. Sebab itu dia tak ada dalam kita punya outlook tu. Even dekat time frame kecil anda nampak benda ni Nampak tak? Dia tak ada momentum. Kalau dia buat satu dan ini 2, dan kita akan ada correction yang lebih besar. Kita akan ada correction macam ni. Faham? Sebab satu ni tak break high. Kalau dia break high, saya dah letakkan dalam outlook. Kalau satu ni break high, 2 ni kita akan enter. Dua time frame. 2 time frame yang menyokong ada trend. Ini anda boleh trade. Sebabnya daripada kawasan ni kita jangkakan 3 wave. Kalau dia terus pergi, seperti yang kita tandakan. Kalau dia, itu adalah setup yang lebih kuat. Faham tak? Ini ada setup. Ini saya tak nafikan. Dia ada setup. Tapi dia bukan satu setup yang disokong oleh 2 time frame. Dia disokong oleh 1 time frame sahaja. Saya pun tandakan 2 tu kat situ. Saya tandakan 2 tu kat situ. Update pukul 7 nanti saya akan letakkan macam tu, macam ni. Di mana kita jangkakan 2 ni habis. Kalau anda nak trade yang internal macam ni, pastikan satu ni at least dia break out. Kalau anda nak trade dia, sini kita ada ini dia punya wave 5. Anda nak tengok dia break. Dia hampir nak break. Dia tak break. Kalau dalam ni 3 dia break, saya akan bagi setup ini. Untuk intraday. Untuk intraday. Kita akan tunggu dekat sini. The thing is, ini tak break. Itu saja. Kalau ini break, maksudnya buruk-buruk pun lah. Buruk-buruk pun ini adalah 3, ini 4. Dan kita jangka dia akan habiskan wave 5 atas lagi. Ini tak dapat jadi, ini adalah 3. Faham? Ini 4. Sebab dia tak ada divergence. Faham? Balik kepada yang asal tu.
yang kita ceritakan mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 5 berakhir dengan divergence. Ya. Jadi kalau dia break dengan tu, paling-paling pun buruk-buruk, kita sedang lihat wave 4 dan ada wave 5. Nampak tak semua yang anda dah cover sebelum ni? Jadi sebab itu kalau nak trade yang internal punya wave macam ni, anda nak tengok bahawa sini dia tak ada divergence. Then anda boleh masuk bila 3 wave tu. Itu ni. Satu lagi, UCAT ni satu dia tak break ke bawah. Kenapa? Kalau satu ni break ke bawah, at least Canada dollar kita ada trend. CAT JPY itu UCAT dan UJ kan. Okey. Jadi kalau Canada dollar ada trend, then at least kita punya ni kuat sikit kalau anda nak masuk. Ada sebab yang kuat. Sebabnya anda menyangka Canada dollar kuat. Dia tak ada. Dua-dua tu tak menyokong kepada setup ini. Faham? Kalau anda nak trade intraday untuk ini. Kalau nak trade intraday untuk yen pair, mungkin anda boleh lihat benda seperti, kita tengok, Euro JPY break tak? Satu dia. Ini tak break. Ini tak ada lagi ya. Euro JPY, ini satu ni tak break. GBP JPY, ini pun tak break. Sebab GBP US dollar tadi break ya. Jadi kalau ini break out, then dua dia anda boleh trade. Makin faham. Itu je Bat. Kalau nak buat intraday, anda at least ada satu daripada dua currency itu yang break. Contohnya UJ break, Canada dollar break tadi, GBP JPY break. Trend tak tiap-tiap hari ada tau. Jadi anda nak tengok bila market start trending. Kalau anda nak gunakan untuk intraday. Boleh, tapi pastikan dia ada trend lah. Masa ni, kalau kita lihat kat sini, ini sideways. Kalau ini break ke atas, lepas tu RSI dia menunjukkan ada momentum, GBP US dollar break out atas, then kita trade. Contohnya, kalau ini nampak satu structure kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lepas tu 1, 2 dan 3. Kalau ini breakout dan anda tahu GU tadi breakout dan anda nampak RSI kat sini membatalkan divergence yang ini, membatalkan divergence ini. Yang kat sini ada divergence di sini divergence kat sini. So kalau ini melakukan ke atas, then anda boleh trade 1, 2 dan 3 dia. Nampak? Sekarang tak dapat. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Nadai. Bahasa Iban. Faham? Okey. Itu untuk JPY pair. Okey. USD JPY. USD JPY ni ada setup. USD JPY ni di mana, tetapi the thing is, anda tengok sekali lagi. 1, 2, ini masih ada incomplete sequence. Kita ada dekat hourly ni H1 yang juga ada setup. Maksudnya yang ini saya ada letak. Ni lain. Ni ini daily. Maksudnya kat sini anda boleh cari untuk long. Yang ini. Yang ini anda boleh cari untuk long. Cuma satu yang saya tak suka. Kenapa yang ini bukan setup yang kita letakkan dalam Outlook? Siapa ingat mengenai benda ni? Bila anda tarik Fibo, kalau anda gunakan ini sebagai connector, anda nak tengok 1, 2, 3.6 dia tak melangkaui wave 2. Disebabkan itulah saya tak letak setup ni. Maksudnya, ini masih lagi boleh buat sebagai 1 dan 2. Ataupun 1 dan 2. Banyak sangat cerita dia. The whole thing kat sini masih lagi, dekat sini kenapa kita extend dia? Kenapa kita extend, nampak tak? 1 dan 2, ini berakhir dengan divergence. Lepas tu 1 kat sini dia break out.
Sebab itu ini masih lagi boleh jadi 1, di mana ini 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam diagonal. Faham tak, Bat? Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia buat 1, 2 dan 3 dan naik ke atas. Nampak tak benda-benda ni? Sebab itu saya tak letakkan entry, saya tak letakkan setup kat sini. Biarpun kita ada incomplete sequence. Kalau dia hit 1.0 dan terus pergi, boleh ke? Kalau dia tak ada 1.0 tu, saya tak trade. Sebabnya bagi kita, ingat mengenai trend kan? Kita nak trade bila trend tu masih ada. Bila masuk dalam blue box, iaitu equal leg yang ini, kita akan tunggu. Kalau dia continue dan break, then anda boleh tarik 3 wave untuk trade. Kalau dia bermain dalam blue box ni, dia boleh jadi ke bawah. Dah habis. Dia tak jelas, Fi. Apa benda yang soalan tu? Sebab dia tak jelas. Kalau anda tengok kenaikan ni, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku, 2 ni kita trade. Faham? Saya akan trade yang 2 ini. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan 2 ni kita trade. Faham? Ya. Nampak tak? Ending yang atas ni pun, ending yang atas ni, kita adalah RSI yang tertinggi dalam struktur ni. Ini boleh jadi wave 3 tau. 3 ini. Itu 4 dan satu lagi 5. Kalau anda nak tengok yang kecil-kecil ni lah. Jadi saya akan tunggu kalau dia buat yang besar. Dan kita trade yang 2. US dollar index. Okay. Faham tak? Dan itu kita boleh trade. Dan itu kita boleh trade. Dan sekarang ni, kalau kita tarik 3 wave, 1, 2, 3.6 dia bawah ini. Jadi kita tak trade dia. Kalau anda letak kat situ entry, stop loss anda bawah daripada lower low kan. Jadi itu reversal. Faham? Stop loss anda kat sini je. Sini je stop loss anda. Jadi tak make sense. Itu tak daripada sudut struktur. Saya lukis letakkan macam tu sebab saya kepada apa yang saya nampak sekarang. Tapi untuk trade dia tak ada setup. Ini boleh jadi wave 4. Faham? Dan satu ini ke atas ni. Dan anda trade kalau dia pull back. Itu je. Sekarang ni tak ada. Sebab itu dia tak ada dalam kita punya market outlook punya ni . Okey, ini adalah untuk USD JPY. Lain-lain pair yen tak ada. Sekarang ni contoh CAD JPY tadi kita dah sebut, boleh tak dia terus naik? Boleh, tapi saya nampak struktur sekarang ni lebih yang macam ni. Ini adalah wave 3 kecil, wave 4 dan wave 5 sebelum dia buat 1, 2, 3. Kalau satu ni buat higher high, kita trade. UJ tadi dah ada. UJ tadi dah ada. Sekarang tak ada. Sekarang ni tak ada apa-apa. Jadi kita sedang tunggu UJ kalau dia buat satu lagi high, pull back 3 wave. Nampak? Untuk yen pair. Jadi bukan semua lekuk ni anda trade. Anda trade setiap lekuk habis. Okey, dollar index buat satu lagi low. Ya, seperti yang kita jangka. X kepada Y akan ada 3 wave. Kat sini akan buat 3 wave. 1, 2 dan 3. Okey, anda ikut level yang besar ni . Dekat yang ini at least nampak konektor dia. Ini adalah konektor. Nampak? Ini jelas. Struktur daripada sini. Struktur daripada satu ni dekat RSI dia. Dekat RSI dia kat sini. Mana pula dia? Okey, kat RSI dia. Di sini anda nampak divergence. Jadi itu adalah established wave 5. Lepas tu ada nampak yang ini reset. Yang sini adalah konektor anda. Maksud kenapa kita nak cari konektor tu?
situ tempat anda letakkan anda punya FIBO. 123.6 dia tak membuat lower low. Jadi anda boleh tunggu untuk long daripada sini. Euro US dollar benda sama. Anda tengok lah. Euro US dollar, GBP US dollar, U-Shave, AUD US dollar set up yang sama. Yap. Ini baru berlaku. Saya tak sempat nak update. Ini berapa jam lagi, Pat? Ini berapa jam lagi? Bukan satu candle ni 1 jam. Kalau dia terus jatuh satu ni, saya tak trade. Itu adalah reversal. Kalau tiba-tiba dia naik, dia jatuh. Kita jangka WX dan Y, anda jangka 3 wave. Jadi kalau dia terus jatuh dan naik, saya expect dia naik satu lagi. Ini tengah malam nanti, belum sekarang. Saya tengok chart pada masa saya nak. Saya tak pergi tengok chart sentiasa di break terus tengok. Tak. Trade pada masa anda. Bukannya anda kontrol trading anda. Bukannya anda dikontrol oleh market. Anda yang kontrol trading anda. Jadi sebab itu saya tak ada kepada dollar index ni sampai tak roll over. Exactly. Maksudnya kontrak dia expire, ini futures. Dia tak ke depan. Dia akan tutup pada 17 hari bulan. Wassalam je. Jadi trade movement dia sama dengan euro US dollar. Ataupun bagi siapa yang suka ni, anda boleh tengok USD PLN. USD PLN sama. USD PLN sama dengan dia. Jadi untuk dollar pair, untuk intraday tadi saya dah bagi tahu. Tapi bagi mereka yang swing, anda tunggu US dollar habis movement ini. Anda tunggu US dollar habis movement ini. Yang uniknya adalah penentu dia adalah kepada UJ. Sekuat mana US dollar punya move. Kalau anda lihat chart saya di time frame yang lebih besar, kita nak tengok wave 3 dekat sini. 3 dalam 3. Kalau 3 dalam 3 ni mencapai 1618, itu bermakna kita akan ada dollar index yang akan buat lebih sharp lagi ke atas. Wave ini, dollar index, maksudnya dekat sini, yang ini akan menjadi motif, bukan diagonal. Ingat, C ni ada 2. Sama ada dia adalah diagonal ataupun motif. Apa beza motif ataupun diagonal ni? Kalau dia motif, wave 3 dekat sini akan mencecah 1618. Faham? Itu bermaksud aset-aset seperti minyak, copper, silver, gold akan buat penurunan. Kalau dolar ada 1618. Kalau dia cuma diagonal, itu lebih tak ada momentum. Faham kenapa kita tunggu UJ ni, dia sampai tak 1618. Sebab itu bukan sebarang tanda 1, 2, 3, 4, 5 ni kalau nak buat market dynamic lah. Tapi tak apa, chart saya ada. Paling simple, pagi-pagi buka chart saya. Betul tak, Bat? Itu paling simple lah. Okey. Faham? Kita nak tengok kepada yang itu tadi. Ingat, ini masih boleh jadi satu, ini boleh jadi 4. Itu boleh jadi 4. Jadi anda tak trade yang ini. Jadi kalau itu 4, ini diagonal. Diagonal biasanya menandakan selepas itu, selepas diagonal, kita akan nampak wave 3 motif sampai 1618. Maksudnya market accumulate, lepas tu distribute. Dalam erti kata lain lah kalau anda ambil kepada Dow teori. Okey. Indeks kita dah tengok, yen pair kita dah tengok. Jadi UJ unless dia buat satu lagi high, lepas tu dia correcting structure ini, kita trade. Pada waktu ini yang saya ada cuma ESP 35 ni, itu adalah H4 punya trend. Itu H4 punya trend. Ingat,
X kepada Y akan ada 3 wave. Kita nampak dia sedang buat benda tu lah. Jadi sebab itu saya sediakan chart saya. Tahun ini, tahun depan saya harap semua dah boleh buat. Tahun ni biar saya berkorban untuk update chart H1. Kalau saya trade sendiri, saya paling-paling pun H4 je saya tengok. H1 saya tak tengok. Sebab ramai yang trade intraday, saya letakkan H1. Tapi H1 ni banyak oscillation dia. Jadi kena tengok chart selalulah. Kalau saya tengok chart sekali sehari. Itu je sebab dia. Kalau sebab kita buat untuk H1, saya tengok chart 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Malam-malam tu kalau rajin lah. Okey, jadi yang ada adalah ESP35. Dolar. Ingat yang kita ceritakan yang kat sini. Kita sedang tunggu wave 3 dia. Adakah UJ tadi buat 1618? Sebab apa dia punya signifikan? Kalau UJ buat 1618, bermakna movement semasa yang sini, yang di sini untuk UJ dia akan, instead of dia membetulkan March, dia akan betulkan bulan Disember 2016. UJ ni apa yang boleh dengar tak? Tiba-tiba terputus pula power on. Boleh dengar? Tiba-tiba kita punya Bluetooth ni disconnect pula. Jadi kalau itu berlaku, kalau UJ kat sini ada 1618, marking ni semua saya akan tukar. Faham? Dah tukar. Sekejap maksudnya marking ni semua, ini adalah B. Boleh Okey. Ini adalah B. Apa yang ni boleh dengar? Okey. Okey, sini adalah 5 wave. Saya akan tukar ini kepada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 3 wave. Dan sini akan 5 wave. Faham? 3, 4 dan 5. Sebelum dia turun jatuh. Kalau ini berlaku, indeks akan extend ke atas. Kalau ini berlaku, ini adalah alternate view kita. Saya tak presentkan dia dalam chart. Yang kita dengar pula. Yang saya lukis sekarang ni adalah view yang ini. View ini. Di mana pergerakan ini cuma membetulkan resistance ini. Structure ini. Tapi kalau kita tengok jumlah wave dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan lower low. Maksudnya kalau anda kira dia, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini bukan low low, ini 5, ini 6, ini 7. Kalau 7 swing, itu bukan correct, itu bukan motif. Itu bukan satu yang membawa kepada arah. Itu korektif. 3, 7, 11, 15, 19, 23, jumlah lekuk dia. Jadi kalau itu berlaku, ini B. Sini kita ada zigzag. 5, 3 dan 5. Faham? Okey. Semasa saya tandakan macam ni, kalau ini berlaku, yen amat lemah, US dollar extend ke atas, tapi tak ada, dia cuma extend satu tempat dia extend. Lepas tu dia akan lebih sideways ke atas. Faham? Dolar dah habis kuat dia sekarang. Faham? Kalau berlaku 1618 dekat UJ. Salah satu daripada 3 tu akan extend. Jadi dia extend, lepas tu dia habis. Maksudnya dekat euro US dollar, dekat euro US dollar yang ini, sini akan panjang. Faham? Ini akan extend 1618. Ini mencecah macam ni. 1618. If more than 5. Bukan 5 structure nanti. Jumlah lekuk
bila kita, when we are talking about correction, correction, jumlah lekuk dia adalah 3, 7, 11 plus 4. Every number plus 4 plus 4 plus 4. If dia motif, sama ada motif with extension, motif ataupun diagonal, dia adalah 5, 9, tambah 4, tambah 4. Faham tadi? Jumlah lekuk dia. Jadi kalau nak kira lekuk tu, anda kira macam ni. Okey, kalau anda nak kira lekuk, okey, kalau anda nak kira lekuk, dalam kes macam ni, anda tak kira setiap lekuk. Anda akan kirakan ini sebagai 1. Ini sebagai 2. Ini sebagai 3. Jadi ini buat lower low daripada sebelumnya. Jadi kalau anda nak ni, anda akan resetkan dia sebagai ini 1, ini 2, sekarang ni kita 3. Faham? Jadi kalau the whole thing ni, dia breakdown ke bawah, structure ini adalah korektif. Itu cara kira lekuk. Tak payah kira satu-satu-satu. Itu fraktal dia. Macam sekarang ni, macam sini. Sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita katakan ini 5 wave, berakhir dengan divergence, dan itu adalah motif. Akan ikut, ingat, semua struktur dia 5 dan 3 je. So kawasan sini, kita anggap akan ada 3. Kalau lepas tu kita jangka 5 wave. Boleh? Itu je, anda pegang yang basic. Itu yang anda semua jangan kira satu. Saya buat untuk anda, don't worry about that. Saya yang buat untuk anda, yang 1, 2, 3, 4, 5 dalam-dalam ni, anda boleh kira dia. Kalau ikut dalam ni kita ada flat. Kita terpaksa jadikan ini flat, iaitu A kat sini, ini flat. A, B dan C. Kalau anda kira ini 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini tak dapat jadi 1, betul tak? Kenapa kita kena buat dia jadi flat? But kalau kita buat macam ni, 1, ni sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita kira 1, 1, 1, kalau kita kira macam ni, dan kita katakan ini 1, tak dapat. Tahu tak kenapa? Sebab 9 tadi adalah kiraan apa? 9 tadi adalah kiraan untuk korektif. Kalau kita nak habiskan dia 1, kita kena jadikan sini sebagai apa? Sebagai flat. Di mana kiraan dia adalah macam ni. 1, 2, 3, 4, Alah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nombor 9 tu adalah bacaan motif. Baru ada dapat jadikan dia 1. Sebab itu sini kena flat. Kalau dia bukan flat, itu bukan motif. Saya tak suka lukis flat. Tapi dalam keadaan macam tu, saya kena lukis flat. Itu sebabnya. 5, 9, 13, 17. Bukan 12, 16. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. 5, 9 tambah 4, 13. Faham? Itu sebabnya dilukis macam tu. Kalau anda kira-kira lekuk dia, dia tak dapat jadi motif kalau anda nak habiskan 1. Sebab kalau ini adalah bacaan sebagai korektif, anda kena letakkan A ataupun W bawah tu. Dia tak boleh jadi 1. Faham? Ataupun the whole thing ni ABC, ABC, ABC jadi diagonal. Itu salah satu lagi cara dia. Faham? Itu ambil masa, saya tahu. Itu ambil masa. Don't worry about it. Sebab tu saya sediakan cat saya. Macam mana nak faham benda ni? Lukis. Itu je cara dia. Anda kena lukis dan buat. Lepas tu refer cat saya. Sebab tu saya bagi cat saya. Okey?
Gold, silver kalau US dollar masih melakukan correction, gold silver masih ke atas. Ingat, dalam yang besar kita sedang menjagakan sini flat AB 4 hour. Sini adalah flat AB. Sama cerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita habis kat sini, 5, itu tak dapat. Sebab kalau kita habiskan kat sini, okey, kita tak dapat habiskan A kat sini sebab jumlah lekuk dia, A itu adalah, kalau kita jangka sebagai ni, dia kena 5, 9, 13, 17. Jumlah lekuk dia, kalau kita habiskan A kat sini, jumlah lekuk dia adalah lekuk korektif. A itu kena motif. Faham? Sebab tu kita kena habiskan A kat sini dan kita jangka dia jadi flat sebelum dia jatuh lagi ke bawah. Faham tak benda tu? Dan C adalah bacaan apa? C adalah bacaan, kalau kita katakan dia flat, sini 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. C ni adalah bacaan apa? Motif kan? 5 wave, 3, 3, 5. Nampak apa yang anda dah cover? Kalau kat sini tak buat high, kita boleh habis B kat sini. Tahu tak kenapa? Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi tak dapat. Sini kena buat high. 7. Kalau ini tak buat high, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita dah habis dah. Ingat, C adalah 5, 9, 13. Jadi kita kena ada satu lagi high. Kalau dia nak reverse pun dia kena jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C kena motif. Tak payah buat elliott wave pun. Anda kira benda lekuk je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tak dapat. C kena motif. Iaitu 5, 9, 13. Bagi siapa yang kaki scalping, benda tu anda kena tahu tau. Kalau anda menggunakan elliott wave. Jadi kalau anda scalper, katalah mana tahu tiba-tiba ada yang pelik sikit, dia scalp kat gold, anda akan jangka ini buat high. Satu lagi, sekurang-kurangnya, satu lagi. Kalau sini ada 3 wave, 1, 2 dan 3, anda boleh long dekat sini. Bagi mereka yang trade very low time frame. 1 minit, 5 minit. Kalau ada 3 wave kat sini, anda boleh long. Nampak tak? Dengan memahami asas kira, bukan asas elliott wave. Asas mengira. Kita tadika dulu ada belajar mengira kan. Itu je, anda mengira je sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5 yang ada high, yang macam ni kita tak kira. Ada kali. Dah bagus BBN dia. Jadi ini kena buat higher high. Ini dah sampai higher high tak? Ni belum lagi. Jadi kita jangkakan masih ke atas. Kita jangkakan akan satu lagi ke atas. Boleh tak saya buat macam ni? 1, 2, 3. Ini tak dapat. Ini 3. Satu lagi. 4. Dan kita cuma habis kat sini untuk gold. Boleh? Teringat 3M. Apa benda 3M tu? Oh, sekolah tu. Aduh, zaman saya, yalah. Okey, jadi ada lagi ke atas untuk gold. Belum lengkap lagi, dia belum lengkap. Structure dia tak lengkap. Dia tak dapat hukum. There are certain thing dalam structure ni yang certain, yang memang itu. Memang itu, iaitu kiraan 5, 9, 13, 3, 7, 11. Membaca mengira benda saya betul. Jadi kena buat satu. Kalau dia nak reverse pun, dia kena buat satu lagi high. So kita tengah jangka C. Faham? At least satu lagi kalau dia nak jatuh pun. Untuk gold. Silver, bagi mereka yang enter sebelum ni.
silver, saya biar je. Tetapi saya nak tengok dia buat 50% ni dan alihkan keluar separuh, dan stop loss saya alih bawah ni. Sebab ini boleh naik ke atas. Tapi kalau anda duk, bila lah silver aku ni kan. Ni sepatutnya anda dah start dalam biru. Saya ikut plan asal dia. Kalau anda nak letakkan stop loss, letakkan tempat entry anda. BE tu lah. Bagi mereka yang nak buat macam tu. Sebab dia boleh pergi. Saya akan letakkan kat sini. Kalau ini, kenapa kita jangkakan dolar masih buat double? Disebabkan oleh silver dengan dolar. Sebab itu kita jangkakan untuk dolar ni buat benda ni. Untuk buat benda ni. Faham? Sebab itu kita jangka dolar buat benda ni. Dan barulah dapat untuk gold dan silver buat benda ni. Kalau kita habiskan dolar ni dekat sini, sebelum ni kat sini, A, B dan C, yang gold dengan silver ni habis kat sini. Sini dia habis. Dan sini jatuh. Sini 5 wave tau. Jadi maksudnya ini B. Disebabkan dia break out atas ni, sebab itulah kita katakan dolar akan buat double. Itu sebab dia. Boleh? Okey. Jadi gold dengan silver, bagi mereka enter silver sebelum ni, saya tunggu 50%, saya akan ambil keluar partial. 50% yang kaki ketiga ni. Kaki ketiga yang kita kira sebelum ini. Level ni tak sampai 161, level ni ngam-ngam sampai 1618. Sini. 50% ni. Ini 50% ni. Sini. Okey. 50% ni saya akan keluar separuh. Okey, bagi mereka yang duk tengok chart bila aku ni, anda nak letak. Anda boleh keluar separuh dan biarkan separuh jalan. Ya, itulah sebab saya kata tadi. Kalau anda ambil daripada 1 dan 2 ni, sini pun ada incomplete sequence. Kan? 1 dan 2. Ke atas. Ke atas. Bagi mereka yang intraday, shorter term, anda dah enter dekat kawasan sini. Ataupun kalau dia ada, ni dekat 5 minit. Ini dah reset dapat. Ini wave 5 dia. Sini kawasan wave 5. Kalau dia reset benda ni, 1, 2 dan 3, anda boleh long. 4 minit lagi, Allah. Okey. Hari ni saya nak banyak spend masa kepada portfolio. Faham? Okey, lain daripada tu, minyak kita dah cukup. Untuk minyak, saya nak long minyak. Cumanya belum ada set up. Saya nak long minyak. Kita ada OPEC yang belum sampai kata putus dia. Saya akan long minyak hanya jika ini berlaku. This whole structure dia betulkan. Kalau dia kecil macam ni, saya tak minat. Dan kita boleh katakan ini satu. Okey. Lain daripada tu saya tak minat. Sebabnya kita dah habis ini dalam equilic. 1, 2. Ini dalam kawasan equilic. Jadi saya tak minat sekarang. Saya tak ada. Tak ada. Entry tetap tak kisah anda buat incomplete sequence ataupun momentum sequence. Entry semua kat equilic. Kecuali anda pakai dalam elite wave, dia ada banyak teknik. Yang saya guna adalah kepada asas. Satu lagi teknik adalah kepada penggunaan channeling. Channeling tu lebih kepada yang besar, kepada time frame yang lebih besar. Sama juga, 3711 juga. Tapi kita lihat daripada break channel dan anda masuk ke middle channel.
Ada banyak cara. Saya back tahun 2011, saya backtest semua tu. Dan 3711 ekspektansi dia tinggi lagi daripada yang lain. Satu saya pakai 3711. Kalau nak entry kaedah Elliott Wave, banyak teknik. Terlalu banyak, lebih daripada 100 teknik ada. Sama macam anda cerita RSI dengan anda gunakan support resistance dan gunakan engulfing ke kan. Kalau anda boleh guna engulfing, anda boleh guna 38.2, anda boleh gunakan 61.8 Fibo retracement. Tapi yang saya nampak paling simple adalah saya gunakan blue box tu. Lebih 1618 itu stop loss. Jadi kita tahu dia punya structure berubah. Saya tak tahu. Kalau anda pakai Kumo, bagi tahu saya Galih. I don't know Galih. Ya, waktu trending dia paling champion. Tapi waktu market sideways dia hancur. Betul tak, Bat? Sebab tu kita cuma nak trade bila ada trend. Kalau market sideways dia hancur. Dia tak dapat. Sebab itu cuma apply dia bila market trend. Kalau yang saya nampak adalah dia macam ni. Any system, kalau kita backtest dia, anda akan dapat satu sistem yang bagus. Winning rate dia adalah sekitar 55 to 65%. Anda jangan dengarlah yang 90%, 100% itu tak wujud. Any good system, 55 to 65%. Sebab itu kalau tanya saya, untuk risk reward, don't use less than 1/3. Ada masa macam ni. Ada masa any system, ini average dia. Ini average dia. Kalau kita ambil lebih, kalau cerita backtest 3 bulan tu saya tak minat. I'm talking about 3 tahun ke atas punya data. Average satu sistem adalah between 55 to 65%. Okey. Sebab tu saya banyak kali quote benda ni. Okey. Jadi ekspektansi dan ni, ini adalah middle dia. Ini median dia. Faham tak? 55 to 65%. Between sini, anda punya risk reward adalah 1/3. Bawah 55, anda akan gunakan 1/4. Atas 65, anda boleh start berfikir pasal 1/2 to 85%. Unless sistem anda mencapai 85%, then anda boleh gunakan 1/2. Saya 65 to 85, saya masih cari setup yang boleh memberi 1/3. Boleh di sini? Ya. Saya tak dapat nak tunjukkan satu platform sebab itu kita buat dekat XM. Saya tak dapat nak tunjukkan platform tu. Tapi bagi mereka yang dah ikut lama, anda tahu apa yang saya sedang rujuk kan? Yang kita cerita pasal ni kan? Yang ini dulu kan, ingat tak? Yang pada waktu tu version dia adalah 16. Ingat tak? Kita boleh backtest any system. Dia punya depend kepada speed anda punya prosesor CPU, komputer anda. Kita boleh backtest up to 5,000 sistem dalam masa 5 minit. Anda letakkan parameter ataupun ambil yang dah ada, kita key in lah parameter dia, entry macam mana, engulfing dia boleh identify benda-benda tu. Manual. Mana dapat nak backtest 5,000 sistem pakai manual kali? Itu boleh jadi gila. Itu boleh jadi gila. Tapi backtesting dengan forward trade tak sama. Kenapa? Katalah satu teknik tu dia berikan satu hari 20 entry.
Anda tak dapat nak trade semua 20 ni. Katalah anda sedang baru nak tengah-tengah tengok kan, oh teknik baru nak entry. Tiba-tiba JNT datang. Anda pergi bawah, pergi ambil barang. Naik atas dah lepas. Kalau intraday lah. Jadi anda cuma dapat trade 19. Mungkin. Jadi adakah itu menggambarkan teknik tu punya actual performance kepada backtest dan kepada anda? Tak kan? Nampak tak benda-benda ni? Sebab itu, bila saya katakan performance system kepada tradable setup. Nah, kita akan ceritakan benda ni lepas kita break nanti. Tradable setup. Maksudnya, setup yang anda boleh trade pada masa anda. Praktis kat demo, sepatutnya anda tak letak duit benda yang anda tak tahu performance. Tak dapat, Rashidi. Kalau anda pakai 45%, pakai nisbah 1-2, anda akan hilang duit. Anda akan hilang duit. Jangka panjang, bagi masa je akaun tu untuk stop out. Tak dapat. Kalau winning rate anda 55%, anda naikkan anda punya risk reward. Okey, kita break dahulu, kita cerita benda ni. Ni minggu ni kita cerita benda-benda ni. Banyak benda-benda ni. Benda ni penting. Benda ni amat penting. Bukannya 3711, bukan 5913, bukannya market dynamic, bukan. Semua tu teknik je. Semua tu teknik. Anda boleh ambil beribu teknik. Semua bagus. Tapi yang menentukan kejayaan anda adalah position sizing model. Kita ceritakan 4 benda ni hari ni. Lepas tu minggu ni kita banyak cerita benda ni. Kita break dahulu dan kita balik selepas iklan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.